wabarakatuh. Mulakan majlis yang kita pada malam ini dengan pun kita Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semulakan pada Ustaz Zainal Abidin Yusuf telah mendaftar nikah cerai dan tutup daerah Ulangan. Hormati tuan-tuan imam, ahli jabatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajar, tidak hadirin muslimin dan muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Ustaz Zainal dapat memenuhi ruangan jemputan untuk berkongsi ilmu dengan kita di masjid Ceting ini setiap bulan Jumaat yang kedua lah, insya-Allah. Minggu yang kedua Ustaz Zainal akan bersama-sama dengan kita dan pada malam ini Ustaz Zainal akan mukadimah dulu lah untuk berkongsi dengan kita dari sudut kekeluargaan Islam. Dan Ustaz Zainal pengalaman lama sebenarnya di Jabatan Islam daerah Kuala Langat. Jadi dia baru saja ditukarkan ke Jabatan Islam daerah Ulangan untuk menjaga nikah cerai dan tujuh daerah Ulangan ya. Jadi maknanya pengalaman yang luas itu mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu dengan beliau. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dapat ke depan lah, untuk sama-sama kita memeriahkan kuliah kita pada malam ini. Dan insyaAllah setiap bulan kita akan dapat berkongsi dengan Ustaz Zainal pada Jumaat yang kedua ini. Dan pada seingat saya Jumaat yang pertama kita akan bersama dengan Ustaz Fadil. Selasa, Selasa Ustaz Fadil akan bersama dengan kita dalam bab faraid. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi mempersilakan pada Ustaz Zainal untuk memimpin kuliah kekeluargaan Islam kita pada malam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحان أنفسنا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. Terima kasih kepada tadi Ustaz Hamzah Bahar, masjid Masjid Siti. Seterusnya tuan-tuan imam dan pimpinan dan kuasa masjid, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita
Saya tuan-tuan, puan-puan, sedang sekalian, untuk kita sama-sama duduk dalam masjid dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat untuk beriktikaf sementara kita nak menunggu isyak, dan insya-Allah kita sama-sama memakmurkan, mengimarahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan majlis ilmu yang mana setiap malam tuan-tuan, tak kira lah malam Isnin ke, malam Rabu ke, malam Jumaat ke, malam Sabtu, dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu untuk mendekati Allah, memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana kita maklum, bila sebut majlis ilmu ini merupakan majlis Raudatul Jannah, taman syurga. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini, di rumah Allah ini, insya-Allah akan membuka keberkatan, Allah berikan keberkatan kepada kita, dan insya-Allah kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan yang berdi Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, saya rasa sebenarnya dalam lama saya tak turun ke masjid STB, hampir saya tak silap saya dulu last kali saya turun pada tahun 2005 dan saya Ustaz Anwar 2000 Ustaz Anwar nanti PPM tahun berapa saya menikah 2005 ada saya maknanya sebelum Ustaz Anwar jadi belum daftar nikah, saya ada turun sini juga lah, kerap juga turun sini beberapa tahun membantu lah sebab tu saya juga di Kuala Lumpur. Saya kat sini pun sudah waktu itu nikah Anwar punya kat sini lah. Lepas tu dilantik Ustaz Anwar terus nak. Dan tapi selalu jalan di sini. Ini kira laluan buku kamu saya lah, kalau saya nak kisah ke Bangi ke apa kan. Saya ikut dalam lah perah mengurus dalam pit. Ini kira biasa juga lah. Alhamdulillah dah pindah hubungan baru ada di sini. Lalu juga Kuala Lumpur kita insya-Allah dah pindah hubungan, alhamdulillah. Saya bincang-bincang Ustaz Anwar kat Surau Jais, Ustaz ada sikit bagi share lah kat masjid sedikit ini, untuk sama-sama kita bincang balik. Dan minta untuk saya membincangkan tentang bab pernikahan, bab kahwin. Saya rasa tuan-tuan dah maklum, kahwin ni semua orang maklum. Dan memang apa tak nak orang yang dah kahwin tak, yang belum kahwin lagi-lagi nak sangatlah. Lagi yang dah kahwin pun lagi nak juga, tak tahu macam mana okey. Maknanya bila sebut tentang perkahwinan yang tuan-tuan, saya rasa ini satu perkara yang merupakan satu kehidupan kita lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa, Allah sebut ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu daripada jasad yang satu. Allah sebut min nafsin wahidah. Apa maksud daripada jasad yang satu tuan? Ialah daripada Nabi Adam alaihissalam. Ada sebut Nabi Adam alaihissalam, kita tahu bahawa Nabi Adam ini merupakan manusia yang pertama Allah cipta. Allah ciptakan di muka bumi ini, manusia yang pertama. Maka Allah SWT apabila dia ciptakan Nabi Adam, selepas itu diciptakan Hawa. Diciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Bukan tulang sumsum tuan-tuan. Tulang sumsum tu lain. Sumsum ni kita biasa kita panggil sumsum. Lain, dia rusuk. Ataupun kita panggil tulang sulbi. Mana kalau ikut fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjadikan perempuan ini daripada tulang rusuk, maknanya keras tuan. Mana kalau tulang rusuk, tulang sulbi ini dia bengkok. Bila bengkok, maknanya nak beritahu kalau perempuan ni fitrahnya dia keras sebenarnya. Mana nak kata keras, nak kata degil pun ada juga kadang-kadang lah. Tapi bukan degil itu maknanya tak boleh diajar. Dia boleh ditutur sekiranya caranya. Mana tak boleh, mana kalau orang benda keras kita tak boleh nak terus terus nak ajar dia terus cepat-cepat. Mana dia kena slow buat kata Jerman alat-alatnya.
selama lah. Ya seluruh dulu kan, baru lah boleh lembut. Ya, itu juga dalam kehidupan kita. Ya, maknanya Allah SWT menjadikan Nabi Adam, menjadikan Hawa sebagai pasangan kepada Nabi Adam, maka nak menunjukkan bahawa pada kita bahawa fitrah manusia ini Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Ya, untuk kita berkenalan, ini ta'arafu Allah sebut. Ya, Allah jadikan kita berkawinan, lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa untuk apa? Untuk berkenalan, ini ta'arafu. Ya, dan Allah sebut orang yang di antara kamu ni, ya, Allah ciptakan macam-macam, berbangsa, berkaum, ya, lelaki perempuan, tapi yang paling Allah SWT lihat adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab dalam kehidupan kita, tuan-tuan, ada disebut tentang perkahwinan, dia ada kaitan lelaki dan perempuan. Ya, dan pada malam ini, tuan-tuan, insya-Allah kita bermula pada malam ini, saya akan cuba bahawa pada tuan-tuan tentang perkahwinan, start bermula tentang perkahwinan sampailah habis tentang perkahwinan. Ya, walaupun kita kadang-kadang dah tahu dah. Ya, lagi yang dah ikut kursus kahwin, tahu dah ni, kita pasal kursus kahwin dah tahu dah ni. Dia nikah kahwin. Ya. Tapi nak cerita tuan-tuan, ada sebut kahwin ni tuan-tuan, ya, kadang-kadang dia menjadikan kehidupan kita, kalau kita tak tahu cara nak menguruskan perkahwinan dalam kehidupan kita, itu yang kadang-kadang membawa kepada keluarga yang jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah pada untuk kuliah-kuliah yang akan datang tuan-tuan, saya cuba bawa, ya, seperti mana saya bincang dengan Ustaz Anwar, untuk kita gunakan kitab. Maknanya tak adalah kita bercakap tentang perkahwinan ini, tak ada satu kitab, kita ada berpegang pada satu kitab. Dan insya-Allah saya cuba bawa kitab Fiqh Islam wa Adillatuh, ya, yang dikarang oleh Dr. Wabah Zuhaili, ya, iaitu seorang ulama di Syria. Dan insya-Allah kita akan bincang kitab bab nikahan dan dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Dr. Wabah Zuhaili, dan dia pernah pun datang ke Malaysia, ya. Dan cuma malam ni tentu saya tak sempat bawa, tinggal di pejabat dan dah sibuk-sibuk, maknanya tertinggal kitab saya dulu. Sebab kitab tu memang saya bawa mana-mana, terutama di pejabat lah. Itu sebagai rujukan saya lah, ya, untuk kita melibatkan tentang perkahwinan. Tuan yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala, cuma malam ni, ya, saya cuba bawa tuan bila sebut tentang perkahwinan, ya, saya tak nak kitab, kita guna kitab walaupun kita tak hebat mana sekalipun, paling kurang bila kita baca kitab kita dapat syafaat, ya, kita dapat roh daripada pengarang ulama-ulama yang termasyhur, ya. Kemudian kita baca dan insya-Allah mudah kita akan dapat perkataan dari kitab yang dikarang oleh ulama yang hebat-hebat. Dan pada malam ini untuk permulaan pengajian kuliah kita pada malam ini, saya bercadang, ya, menggunakan kitab yang berhasil tuan-tuan pun maklum, iaitu kitab Al-Fiqh Manhaji, ya, kitab fikah mazhab Syafi'i. Ya, kitab ni kalau kita lihat terutama di Malaysia kita guna, yang mana untuk guru ustaz dia mengajar fikah ke, mengajar bab ibadat ke, bab haji ke, bab muamalat ke, ya, menggunakan kitab Fiqh Manhaji. Maknanya kitab ni kita popular, ya, yang dikarang dia kitab yang membincangkan bab-bab fikah yang berpegang terus kepada mazhab Syafi'i. Sebab kalau kita sekarang ni tuan-tuan, terutama di Malaysia, kita pegangan kita adalah kepada mazhab Syafi'i. Ya, walaupun kita say as-sunnah wal jamaah, tapi al-sunnah wal jamaah yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Maknanya insya-Allah dalam bab penakahan ini untuk hari ini saya akan bincang itu apa yang dikatakan tentang perkahwinan, nikah, tuan-tuan. Ya, sebab bila sebut nikah, tuan-tuan, apa yang bernikah, kahwin. Ya, sebab kalau dulu-dulu, ya, kalau tahu cerita Piramli, ada menteri apa tuan? Menteri nikah kahwin. Ya, cuma sekarang kalau kita lihat kita punya portfolio kita kabinet adalah menteri nikah kahwin. Sekarang ni tak adalah.
Dekat esko negeri pun, kerajaan negeri pun tak ada pula esko nikah kahwin, dari esko agama je. Sekarang ni YB dan MUI lah. Tetapi tak ada lah YB esko nikah kahwin tak ada. Cuma ada pendaftar nikah cerai rujuk dia. Betul, pendaftar nikah cerai rujuk dia. Bahagian nikah cerai rujuk ada. Tapi kita di Jabatan Agama khusus di Selangor ni, kita tak sebut dalam bahagian nikah cerai rujuk, kita sebut bahagian undang-undang keluarga. Bila sebut undang-undang keluarga ni tuan-tuan, dia merangkumi semua perkara, termasuklah nikah, termasuk cerai, termasuk rujuk, termasuk tentang program-program perkahwinan, tentang khusus kahwin, khusus lepas kahwin. Kita baru-baru ni tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan Alhamdulillah, kami Jabatan Agama Islam Selangor bersama dengan JAKIM, kami baru start, baru bermula. Kita buat satu kursus rintis. Kursus rintis maknanya permulaan, pasca perkahwinan. Khusus pasca perkahwinan yang dah kahwin 11 ke 25 tahun. Kita jemput ada lebih kurang hampir 30 pasang. Maknanya kalau 30 pasang ni 60 orang lah. 60 orang ni kita bawa ke Hotel Summit, Summit Hotel di USJ minggu lepas. Kita buat khusus pasca perkahwinan. Maknanya khusus orang-orang yang dah lama kahwin. Cuma setakat ni kita tak buka untuk orang awam, kita banyak lebih kepada penjawab awam. Lain pula orang awam ni tuan-tuan lah, di kampung-kampung, di taman-taman kita buat pemula ni, kita buat para penjawab awam yang dah kahwin 11 hingga 25 tahun. Macam-macam lah tuan-tuan. Kita dengar yang dah lama tak honeymoon, yang tak belum honeymoon pun ada. Dah 11 tahun baru bila kita buat petang hari Jumaat yang mula-mula, kita istilahnya ice breaking, pecahkan ais tu, pecahkan masalah ni. Bila kita tanya dia dah berapa tahun, 11 tahun kahwin, 12 tahun kahwin, berapa kali honeymoon? Ini first time Ustaz. Baru 11 tahun kahwin, baru first time honeymoon. Tengok, punyalah sibuk orang penjawab awam ni. Saya kan Ustaz Muar tak tahulah berapa lama honeymoon, saya tak tahulah tuan-tuan. Tapi nak beritahu, ada yang 11 tahun, 12 tahun kahwin, baru honeymoon kat hotel tu. Alhamdulillah, ada juga kelebihan kita buat khusus tu, baru nak pergi honeymoon. Alhamdulillah, ada yang pula baru kahwin, ada dah kat situ peserta yang walaupun kita cari 11 tahun hingga 25, ada pula yang ikut juga baru 5 bulan kahwin, dia nak ikut juga. Ikut juga, kita perlu lepaskan lah bagi dia ikut. Bila kita tanya berapa kali honeymoon, dah 5 bulan kahwin, dah 3 kali honeymoon, dah cantik. Itu lagi bagus. Dia bawa 5 bulan kahwin, dah 3 kali honeymoon. Tuan-tuan dah berapa kali tuan-tuan? Tak kira tuan Mana kalau yang belum pergi honeymoon tu tidak. Dah jawab, pergi model ke? Honeymoon juga. Model sekarang ni dah banyak hotel lah, saya salah dah banyak hotel lah. Ada Gold Coast, ada impian, lepas tu ke depan sikit Bangalala, banyak hotel tuan-tuan, pergi tuan-tuan. Dia bawa isteri, dia bawa anak, kalau dah namanya honeymoon, bawa anak-anak ni, dia tak jadi honeymoon tuan-tuan, dia jadi honeydew ni. Maknanya sekarang ni, bila kita buat khusus rintis tuan-tuan, banyak benda yang kita dapat lah. Macam-macam pengalaman. Kehidupan rumah tangga mereka selama 12 tahun kahwin, hampir 14 tahun. Itu yang Alhamdulillah, setakat 30 pasang yang datang tuan-tuan, setakat ni kita lihat kehidupan rumah tangga mereka Alhamdulillah berjalan dengan baiklah. Walaupun ada sikit-sikit masalah tapi Alhamdulillah. Tapi ada juga yang kadang-kadang tuan-tuan, kita kat pejabat agama ni, dapat doa Ustaz Anwar pun kadang-kadang ada dapat apa, walaupun dia duduk di wakaf, tapi pengalaman dia ada, orang tanya macam-macam bila ditanya, ada yang jumpa Ustaz, saya dah 18 tahun kahwin Ustaz, tapi Ustaz 18 tahun yang saya kena maki dengan suami ni Ustaz. Pun ada juga kena marah dengan suami. 18 tahun kahwin, 18 tahun lah kena marah. Maknanya 18 tahun dalam keadaan yang perkahwinan dia dalam keadaan dia sedih saja, muram saja.
Hidup senang tuan, kaya. Kaya kalau orang akan cakap lah. Dan saya dah walaupun baru seminggu duduk lama ni dan ikut minangnya. Dia terikut dah jumpa imam datang, ustaz, apa kau ustaz? Dia jadi minang kan. Duduk kat jangkang, duduk kat batu sembilan tempat baru jabut. Tapi dah duduk lama seminggu dah rasa macam minang rasanya. Ada sana sini kurang sangat, sana burung sangat. Tapi banyak orang minang mana maknanya 15 tahun kahwin tapi macam-macam. Hidup senang tuan, suami gaji dekat dipunya projek tiap bulan dapat dekat juta, tapi kena marah saya kena marah aja macam mana. Maknanya tuan, dalam kehidupan rumah tangga kita ni macam-macam. Ada kadang okey, gembira, kadang-kadang masak murah, kadang-kadang seronok, macam-macam. Macam tsunami lah. Tsunami tu okey. Lepas tu sekali datang, terus rumah tangga macam tadi tu tuan. Saya dapat satu orang nak daftar cerai. Daftar cerai. Talak yang kedua tapi jumlah talak 3. Macam mana tuan? Talak kali kedua tapi jumlah talak 3. Apa maksudnya? Faham tak? Cerai, lepas tu rujuk, lepas tu cerai, lepas tu cerai balik, terus lepas talak 2. Mula-mula pertama suami dia lepaskan cerai talak 1. Lepas tu rujuk balik. Dah rujuk, suami cerai kan, tapi kali kedua dengan lafaz 2 talak. Maknanya jumlahnya 3. Kalau 3 dia boleh rujuk tuan. Tak boleh tuan. Dah talak 3 dah. Kalau orang lama dia talak 3 orangnya. Dah tak boleh dah. Tak boleh dia nak tolong lah. Tak boleh lah rujuk balik. Itu pun kadang-kadang pernah juga saya terima tahun 2003 tuan-tuan, kat Kuala kan. Kat sini lah tempat kita ni. Tahun 2003 dia ceraikan isteri, gaduh. Dia ceraikan isterinya talak 3 terus. Lepas tu pergi jumpa imam nikah tempat dia. Dia kata, imam, saya dah ceraikan isteri saya talak 3. Betul. Tanya pada isteri pun betul. Imam pun setelah pergi pejabat agama. Pergi pejabat agama, bila jumpa saya yang pihak suami beritahu, ustaz, saya nak beritahu ni, saya dah ceraikan isteri saya talak 3. Saya pun tanya pada isteri dia, betul buat? Betul. Kalau macam tu dah talak 3 ni, saya minta terus imam mahkamah syariah buat pemisahan. Okey lah. Dia pun pergi kat mahkamah, isi borang semua untuk buat pemisahan cerai. Tak macam mana syaitan pun datang. Syaitan pun datang. Syaitan pun beritahu pada suami pada isteri, dah kau menipu dia pejabat agama tu. Ustaz Jenderal kau tahu pun. Macam tak ada dalam orang tu talak 1. Dia rujuk balik. Dia pun isi borang dalam mahkamah tu tulis talak 1. Pergi mahkamah untuk buat pengesahan. Lepas tu masa tu dalam tahun 2003 tu proses rujuk. Bila dah cerai, pergi mahkamah. Lepas tu bawa satu surat daripada mahkamah nak cakap nak rujuk balik. Dia pun bawa. Jumpa saya kat pejabat agama. Saya cakap, ini nak rujuk apa ni? Kan itu dah jumpa saya, cakap talak 3. Mana dia ustaz? Ustaz ni mana-mandai je. Mandai saya ustaz. Mandai cakap yang apa? Saya talak 3. Tapi sebenarnya dua orang suami isteri dah jumpa saya sebelum tu. Itu pun ada rekod. Setiap kali kita datang, klien-klien datang pejabat agama, kita ada buku daftar, kita ada buku klien. Dia kena isi, dia tanda tangan apa urusan dia, masalah cerai gitu. Itu bukti juga. Laporan pun ada. Kenapa kamu cakap kamu tak ceraikan isteri kamu salah satu ni? Sedangkan sebelum ni kamu datang, kamu cakap kamu cerai talak 3. Sekarang ni kamu ubah kamu punya keterangan, cakap cerai talak 1 nak rujuk balik.
Saya cakap jadi saya tak nak rujuk. Sebab apabila dia melibatkan tentang talak 3, memang tak boleh rujuk. Saya tak nak rujuk je kak. Ingat datang pejabat agama itu bukan jumpa Ustaz Zainal, pun jumpa sama Ustaz Zainal juga. Kena punya peraftar nikah Siapa lah, jumpa lah saya juga okey. Saya cakap saya tak nak rujuk ni. Selagi mana mahkamah tak sahkan talak 1 ke talak berapa ke, dia mahkamah buat keputusan. Sebab tapi jumlah talak tu dah talak dia. Okey, saya tolak. Bila saya tolak pun ditegur Ustaz tolak pengajaran tak apa. Ustaz, kalau ni Ustaz, saya tak kira saya nak rujuk juga. Kalau Ustaz nak rujuk saya tak apa. Tapi ingat Ustaz, bila saya bersama dengan isteri saya Ustaz tamu, supaya semua macam tu. Dan talak 3 tak boleh rujuk. Dia nak balik juga dengan isteri dia. Lepas tu kalau dia balik juga dengan isteri dia, dia buat dosa, dia suruh kita tanggung. Macam tu seronok je tu Itu buat dosa banyak-banyak buat dosa macam-macam. Lepas tu saya wakalah kepada Ustaz. Wakalah kan? Wakil kan? Dia senang gitu. Kalau masalah perlu wakil. Mana sampai ke tahap yang mereka kata ini kadang-kadang kita orang kata bila talak kadang-kadang kita pun rasa macam tak betul lah bila talak ni. Rupanya betul. Sampai ke tahap kebanyakan kes talak 3 ni tuan-tuan, apabila mereka dah cerai dengan isteri talak itu, baru disedar. Dia sedar, lepas tu rasa risau. Nak rujuk dah tak boleh, tapi nak rujuk juga. Itu yang kadang-kadang kita kesian dengan tuan. Oleh tuan, dalam perkahwinan tuan, kita kena faham, itu jelas. Sebab dalam bab talak ni tuan, jangan senang-senang kita suami sebagai seorang suami, walaupun dia ada kuasa untuk melafazkan talak, tapi berhati-hati. Macam tadi saya buat rujuk, proses rujuk, suami isteri nak rujuk balik. Kebetulan minggu depan nak pergi haji. Tengok macam-macam dugaan tu tuan. Minggu depan nak pergi haji tu cerai dah. Suami dia, tapi lah suami dia umur dekat hampir 60, isterinya baru 35 tahun tuan. Cantik tu kan. Dia suami dia hampir 60, isterinya 35 tahun. Muda lagi. Tuan masih ada ruang. Tahun 2012 saya pernah nikahkan seorang tuan, kes poligami. Nikah kat hotel Pokok Shah Alam. Suami dia umur 65 tahun, isterinya 25 tahun. Isteri kedua tu tercabar saya. Saya pernah daftar nikah. Alhamdulillah, setakat ni saya seorang isteri. Ini bukan pernah daftar nikah pun. Itu sebab tuan dia yang beritahu daftar nikah setakat ni, alhamdulillah tak kahwin. Tak ada kahwin, tak ramai daftar nikah ni. Aku daftar nikah, termasuk untuk daftar nikah tak ada kahwin lebih daripada 1. Tapi orang yang perlu tadi daftar nikah ni ramai. Itu maknanya cabaran, dugaan. Dia rujuk, nak pergi haji minggu depan. Lepas tu diceraikan isteri dia, lepas tu rujuk. Alhamdulillah. Itu saya beritahu dah. Sebelum rujuk tu saya nasihatkan balik. Tuan, alhamdulillah, rujuk balik. Alhamdulillah, boleh lagi rujuk. Tapi kalau boleh lepas ni berhati-hati ya. Jangan senang-senang nak lepaskan talak. Kalau boleh yang suami itu kalau boleh jangan lepaskan talak dalam keadaan marah. Nanti kalau marah setan setan kacau. Kita ni setan dasim. Setan dasim ni ditugaskan untuk merosakkan rumah tangga. Ketuanya iblis. Iblis ni ada anak buahnya setan dasim. Dia memang diputuskan, memang disuruh, diperintahkan oleh iblis supaya kacau rumah tangga orang. Mana apabila dah kacau, diganggu, bercerai, itu paling dia angkat ke martabat dasim tu. Paling tinggi. Sebab dalam hal ni tuan, hati-hati. Ini tadi orang pergi haji macam-macam bukan. Bila sekat jangan marah-marah, jangan marah isterinya. Dengar tu ustaz bagi nasihat.
Misalkan dengan suami dia, nak pergi haji ni kena banyak-banyak siapa? Isteri cakap, abanglah ni mana-mana apa, marah hati nak cakap. Mana tanya isteri pun jawab-jawab, marah hati isteri sikit-sikit, cerai kan. Yang suami pula pantang jawab pakej mana yang kau nak. Pakej 1, pakej 2, pakej 3 pun ada. Itu yang kadang-kadang berlaku. Habis dia gaduh, cepat. Itu senario tuan ya. Mana kalau nak cerita tuan-tuan hari ini, dengan cegah, dengan orang kahwinnya, dengan nikahnya, dengan cegahnya, dengan banyak tuan. Lagi saya duduk di hubungan tu. Kuasa besar tuan hubungan. Macam-macam. Mana kalau ikut daripada hari Senin, saya start tugas kat sana sampai hari Jumaat tuan. Tiap-tiap hari ada orang rujuk. Tiap-tiap hari tuan. Paling kurang tuan yang rujuk 2 orang di Hulu Langat. Satu hari 2 orang rujuk di Hulu Langat. Kebenaran kahwin setakat seminggu ni saya duduk 1 hari tuan-tuan. Saya salin tu untuk kebenaran kahwin ni 1 hari saya keluarkan kebenaran 50 permohonan 1 hari. Mana kalau ada seminggu 250 orang yang nak kahwin dalam seminggu menyuruh sekali 250 orang. Mana kalau tu baru seminggu, kalau sebulan apa tuan? 1000. Itu Hulu Langat. Mana Hulu Langat ni sebulan 1000 orang kahwin. Hulu Langat itu tak itu. Saya pernah duduk masa saya kat Hulu Langat 8 tahun saya kat Hulu Langat. Sebulan 20-30 lah Hulu Langat. Yang paling banyak orang nikah jangkang. Kalau Hulu Langat ni paling ramai ni kahwin jangkang, Kancung. Ini 2 tempat ya. Lepas tu naik sikit Labuan Naga, Bukit Sanggang, Kundang, 5 ni lah. Saya sendiri boleh kira. Boleh kira berapa orang setahun. Tapi Hulu Langat ni tak cerita kalau satu hari 50, seminggu 250, sebulan 1000 orang kahwin. Bukan itu sebab kan kalau rujuk tu dalam sehari 2 orang rujuk. 2 orang macam-macam lah. Yang muda, yang berumur, sebab dan menyebabkan tentang. Sebab tuan-tuan ada sebut tentang perkahwinan tuan-tuan, dia macam-macam kaitan. Itu kita tak bincang tentang faktor-faktor kenapa berlaku perceraian, kenapa berlakunya konflik rumah tangga dan sebagainya. Oleh itu tuan-tuan, insya-Allah untuk mukadimah pada untuk hari ini tuan-tuan, saya start bermula dengan apa yang dikatakan nikah ataupun disekawin tuan ya. Nikah dari segi bahasa ialah bersatu dan berkumpul. Kata setengah orang Arab, pokok itu bernikah. Orang Arab pun kata pokok itu bernikah. Kalau kita kan kita biasa cakap kahwin dengan apa? Kahwinkan pokok kan. Pokok ni dikahwinkan. Cantik buahnya jadi kalau ada buah pun cantik buah dia. Maknanya kata-kata orang Arab pokok itu bernikah. Ia bermaksud pokok-pokok itu condong dan berhimpun rapat di antara satu sama lain. Ini kata-kata orang Arab. Dari segi syarak, nikah ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' tuan? Sonok-sonok. Istimta' adalah bersonok-bersonok. Ataupun bahasanya bersetubuh di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya yang dikatakan nikah ataupun kahwin itu satu akad yang menghalalkan istimta'. Maknanya istimta' itu adalah hubungan kelamin antara suami dan isteri ataupun persetubuhan. Itu sebab bila sebut kahwin itu tuan, ada yang selain kitab dia terjemahkan satu akad yang menghalalkan pergaulan lelaki dan perempuan. Cuma yang kita perlu
faham tak disebut akad kat situ kena ada lafaz. Ya. Apa lafaz apa? Ijab dan qabul. Ijab daripada wali, qabul daripada pengantin lelaki. Bukan qabul daripada pengantin perempuan dan pengantin, qabul daripada pengantin lelaki. Contoh lafaz ijab tuan-tuan, aku nikahkan engkau. Ya, contoh wali beritahu, aku nikahkan engkau dengan anakku sekian-sekian namanya dengan mas kawinnya sekian-sekian ringgit tunai. Itu kalau ikut lafaz yang biasa lah. Tapi kalau ikut sekurang-kurangnya lafaz ijab, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan ini dah cukup. Sama ada sebut mas kawin ke tak sebut mas kawin ke, tak ada masalah. Ya, mas maknanya nak beritahu tuan, jangan kita silap faham dalam lafaz ijab ataupun qabul ni, mas kawin itu sebagai satu syarat sah nikah. Kalau tak ada sebut mas kawin pun boleh. Nikahnya sah. Ya. Jangan pula tiba-tiba kita dengar ada orang nikah, aku nikahkan nikah ni. Mas kawin tak ada. Kita pula dengar, tak sah. Kenapa pula tak ada mas kawin? Yang kan? Mana nak beritahu? Mas kawin itu bukan satu syarat sah nikah. Yang paling penting ada nikah tu. Mana kalau ijab, wali itu dia sebut aku nikahkan nikah. Ya. Kalau dia wakil, yang menikahkan sebut aku wakil. Ya, aku nikahkan engkau, yang berwakil wali sebut. Ya, itu kalau wakil. Ya. Dan yang melafazkan qabul, aku terima nikah. Sekurang-kurangnya, ya, terima nikah sebagaimana dalam kitab fiqh dibahaskan, dibincangkan. Sekurang-kurangnya lafaz qabul. Nanti tuan-tuan yang jadi saksi ni kalau ada. Ya, tuan jadi saksi. Sekurang-kurangnya lafaz qabul dalam kitab disebut apa? Qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Itu sekurang-kurangnya. Ya, mana kalau pengantin lelaki disebut aku terima nikah, dah sah nikah. Ya. Jangan pula kita pula yang jadi saksi aku terima nikah. Tak salah. Ulang. Ya. Sebab sekurang-kurangnya aku terima nikah. Qabil tu nikah aha. Tapi aha ni jangan lebih. Qabil tu nikah aha. Itu lebih pula. Itu dah lain pula. Aku terima nikah ni. Itu dah jadi pula lain. Maknanya itu nak kata sekurang-kurangnya. Ya. Bila lafaz qabul ada, maka sah nikah. Ya, sah nikah. Itu mana tuan-tuan jadi saksi. Ya. Tapi kita dah standardkan lah. Yang kita standardkan tuan-tuan, aku terima nikah. Aku terima nikah apa pun jadi isu tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jadi saksi kalau orang tu kalau dia jawab saya terima nikah pun tak apa. Aku pun boleh, saya pun boleh. Ya, mana jangan cakap mesti aku, jangan tuan-tuan. Ya, aku terima nikah boleh, saya terima nikah pun boleh. Ya, tapi tuan-tuan, pengalaman saya nikahkan orang ni macam-macam. Hampir 13 tahun saya nikahkan orang, jumpa orang ni macam-macam saya jumpa. Ya, lagi-lagi kalau yang satu takut, dia jaga umur, nervous. Itu yang kadang-kadang elok kita nak nikahkan kita balik. Ya, aku sepatutnya jawab aku terima nikah, tidak. Aku nikahkan ustaz. Saya baik tak sah kan? Kalau sah, alhamdulillah. Senang-senang, boleh. Tapi banyak kan itu baru pengantin, belum wali lagi. Itu sebab wali tuan-tuan kalau nak wakalah kena hati-hati. Kalau nak wakalah tuan-tuan, nak wakilkan kepada juru nikah, tuan-tuan kena betul-betul wakilkan. Jangan tersilap tuan. Sebab saya kadang-kadang bila ada wali yang nak wakilkan untuk nikahkan anak dia, kadang-kadang dia cerita, sepatutnya seperti ustaz, saya wakilkan ustaz untuk nikahkan anak saya. Lafaznya macam mana? Saya, contohnya Abu bin Ali, adalah bapa kepada sekian-sekian, mewakilkan ustaz untuk menikahkan anak saya. Itu wakalah. Tapi kadang-kadang ada yang wali dia tersilap. Macam mana?
Ustaz, saya nikahkan Ustaz dengan anak saya. Itu bahaya tu kan. Itu dia maknanya apa tu? Dia mani wali ke nikah anak saya. Ya. Sebab kadang-kadang dalam bab wakalah ni saya memang saya berhati-hati. Kita bagi dulu azan ya. Saya sambung yang disebut dalam kitab. Ia dinamakan nikah kerana ia merupakan dua manusia dan menyatukan di antara satu sama lain. Ya. Orang Arab menggunakan perkataan nikah dengan makna akad, juga dengan makna persetubuhan serta berseronok-seronok. Maknanya kita tahu tuan-tuan, orang Arab disebut nikah ni dia dua perkara. Satu akad, satu istimta. Ya, dua perkara ni lah. Seterusnya, walau begitu makna hakiki bagi kalimah nikah ialah akad dan makna secara simboliknya majaz dalam persetubuhan. Maknanya secara hakiki disebut nikah dia lebih kepada akad. Bila disebut akad ini, selain daripada kita nak faham tuan-tuan, ya, dia sama yang kita faham disebut akad yang dua lafaz ijab dan qabul, dan yang kedua bila disebut akad kita kena faham di satu ikatan perkahwinan, ikatan hubungan antara suami dan isteri dan itu dari segi hakikinya. Di segi majazi dia, simboliknya, ya, bila sebut kahwin, nikah, dia muyul dia cenderungnya adalah kepada persetubuhan ataupun berseronok, ya. Okay. Al-Quran secara umumnya menggunakan perkataan nikah dengan makna akad, ya, dan bukannya persetubuhan. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ahzab ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddati ta'tadunaha. Maksudnya, orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya, tidakkah perlu kamu menghitung iddahnya? Okey, ayat ini ceritakan tentang kalau seorang suami itu diceraikan isteri sebelum disetubuhi. Ya, sebelum disetubuhi, maka perempuan itu, isteri itu tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Ini dan masyarakat Melayu menggelarkan seorang perempuan ini yang diceraikan oleh suami sebelum sempat disetubuhi dipanggil apa tuan-tuan? Janda berhias. Tuan-tuan ya? Janda berhias. Tapi kalau ikut betul-betul tuan-tuan dalam kitab tersebut ataupun istilah janda berhias tak ada. Memang tak ada. Ya, kalau seorang perempuan yang dah kahwin tapi belum disetubuhi, kita nak gelarkan apa tuan? Selain daripada janda berhias. Betul. Ya. Kalau dari segi undang-undang, saya cerita tentang undang-undang sikit. Dalam tafsiran di bawah elemen undang-undang Bagi Islam Selangor 2003, dalam elemen tersebut, ya, anak dara. Apa maksud anak dara? Anak dara ialah seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang belum berkahwin dan seorang perempuan yang belum berkahwin dan telah berkahwin tetapi belum disetujui. Ya, ada dua kan? Dah kahwin dan belum kahwin. Ya. Antara dua ni, sama ada dia belum kahwin ataupun dah kahwin, dia punya syarat dia belum setujui. Bila belum setujui, dia tetap anak. Mana kalau dia dah kahwin pun, contohnya hari ini kahwin, ya, hari Jumaat dia kahwin, besok suami ceraikan dia, tak sentuh, tak tidur sama pun,
tak ada hubungan kelamin pun, tak bersetubuh pun, maka isteri tetap digelar sebagai apa? Anak dara. Walaupun masyarakat kita memanggil dia apa? Janda bias. Itu sebab tuan-tuan, kalau perasan, kalau ada yang tuan-tuan yang biasa tengok bawa nikah, kalau perempuan tu, ya, dalam nombor 5 tu, nombor 5 tu dia, yang kelima tu dia kena isytiharkan status dia apa. Saya adalah seorang, pertama anak dara, janda, baru sayyid. Setiap perkara tuan-tuan di segi undang-undang dia terjemahan dia, tafsiran dia. Kalau anak dara seorang perempuan yang belum berkahwin ataupun dah berkahwin tetapi belum disetujui, itu anak dara. Kalau janda seorang perempuan yang telah bercerai hidup, itu janda. Kalau bali, kalau bali bukan bali di Indonesia tuan ya, aniboni. Kalau balu seorang perempuan yang telah kematian isteri, itu iddahnya berapa lama tuan? Suaminya telah kematian suami. Itu sebab tuan-tuan dah hari-hari hari-hari urusan cerai ujuk saya ujuk sebut urusan lain. Ya, seorang suami yang telah, seorang isteri telah kematian suami, baru iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari, bukan 3 bulan 10 hari. Ya, kalau cerai hidup 3 kali suci, ya, salah satu buruk 3 kali suci. Kalau kematian suami, ya, 4 bulan 10 hari iddah ya, itu kalau baru. Kalau sayyid, tuan, seorang perempuan yang belum berkahwin tetapi telah disetujui, itu namanya sayyid. Ya, seorang perempuan yang belum kahwin tapi dah disetujui, ya, belum kahwin tetapi belum disetujui, sudah disetujui, itu namanya sayyid. Kebanyakan kes-kes yang terlanjur, itu kita kenalkan ke sayyid. Ya, tuan ya. Maknanya nak bagi tahu ayat ni cuma nak bagi tahu kalau seorang perempuan yang belum disetujui isterinya, suaminya dicerai, tidak ada iddah ataupun kita panggil janda berhias ataupun istilah ini biasa anak dara, masih anak dara. Okey. Kalimah menikahi perempuan yang beriman dalam ayat di atas bermaksud kamu mengadakan akad perkahwinan dengan perempuan yang beriman. Ini berpandukan firman Allah SWT. Sebab itu bermaksud kemudian kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Maksud menyentuhnya ialah menyetubuhinya. Mana nak beritahu ayat surah Al-Ahzab ayat 49 menerangkan kepada kita tuan-tuan, apabila sebut kahwin, apabila sebut nikah, lebih kepada maksud kepada bersetubuh. Itu dah surah Al-Ahzab. Ya. Okey. Okey, seterusnya kenapa pernikahan disyariatkan? Kenapa kahwin ni perlu? Ya, okey. Kita lihat lagi apa perlu. Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, menjaga akhlak serta pengekalan keturunan manusia. Senang faham tuan-tuan, kenapa kahwin ini disuruh? Ya, di antaranya ialah untuk menjaga maqasid syariah. Itu yang paling penting. Yang kita sebut maqasid tu kan. Ya, kerajaan pun sebenarnya maqasid tadi faham maqasid itu Allah Alam. Ya, maqasid syariah yang 5 tuan. Ya, yang 5 hifzul. Pertama apa? Hifzul Islam, hifzul din. Ya, menjaga agama. Ya, bila kita berkahwin jaga agama tuan-tuan. Itu sebab apabila kita nak kahwin, syarat bagi seorang lelaki itu mesti apa tuan? Islam. Syarat bagi seorang perempuan itu Islam ataupun kitabiah. Agama itu ditengok dulu. Ya. Dan Nabi sebut tankihul ma'ah tankihul ma'ah di arba'. Dikahwini perempuan itu atas 4 perkara. Limaniha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha,
fa'arfa bizatiddin taribat syada. Dikawini seorang perempuan itu atas 4 perkara Nabi sebut. Ya, pertama, kebiasaan ini manusia akan pilih apa? Yang kaya, tuan-tuan, yang ada duit. Ya, yang banyak harta. Pertama. Yang kedua, lihiasa dia kerana keturunannya. Oh, tengok punya mak ayah dia, alhamdulillah. Ya, akad-akad dan sahih, pun sahih. Itu sahilah. Ya, artinya alhamdulillah banyak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wali jamaliha. Ini biasalah. Nak kahwin mestinya cantik-cantik, yang handsome. Ya, yang badan tetap-tetap, ya, maco. Yang keempat, walidiniha, yang beragama. Tapi Nabi suruh apa? Fa'alfa bizatiddin taribat syada. Pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan bahagia, nescaya kamu akan selamat. Itu sebab ada maqasid syariah. Pertama, hifzuddin, jaga agama. Yang kedua, jaga apa? Hifzul aql, jaga kita punya akal. Hifzul nafsi, jaga nyawa kita. Yang ketiga, hifzul aqli. Yang keempat, hifzul hifzul keturunan. Yang kelima, hifzul mal, jaga harta. Mana yang dikawin ni tuan, dia akan menjaga kita punya keturunan, jaga agama, jaga keturunan, jaga akal, jaga nafsu, jaga nyawa, dan yang paling penting tuan, dia akan menjaga masyarakat seluruhnya. Itu di antara kenapa kahwin nikah disyariatkan. Disebut tentang masyarakat yang akan kaitan dengan keluarga, yang akan kaitan tentang anak-anak dan sebagainya. Ya, insyaAllah dalam tempoh kita saya menerangkan tentang bab pernikahan ini, kita akan insyaAllah di masa kita akan bincang tentang tarbiyatul aulad fi Islam, macam mana nak didik anak secara Islam, insyaAllah. Rasa itu saja tuan yang dapat saya berikan untuk tempoh dalam buku ini, untuk awal untuk mukadimah dalam kita bincangkan tentang pernikahan. Dan insyaAllah tuan-tuan kita akan sambung pada bulan akan datang, ya, seperti yang Ustaz Anwar maksudkan, iaitu tiap-tiap minggu kedua, setiap bulan minggu yang kedua, Jumaat minggu kedua, insyaAllah. Itu pun kalau saya tak ada program kita mudah-mudahan ya, untuk saham nanti. Terima itu saja yang dapat saya berikan untuk pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doakanlah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dipilih oleh Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT, dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Dan yang paling penting tuan-tuan, kita doa kepada Allah, mohon kepada Allah SWT supaya dapat istiqomah tuan untuk hadir di masjid, menaikkan solat secara berjemaah. Dan setakat itu tuan, ya, kita bukan hadir setakat solat berjemaah tuan, kita dapat istiqomah, kita dapat duduk beriktikaf, duduk dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah tuan. Sebab Rasulullah SAW beritahu antara 3 perkara, yang kita nak Allah bantu kita, Allah memudahkan urusan kita. Yang pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua, banyakkan selawat. Yang ketiga, banyaklah menghadirkan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dalam kehidupan kita. InsyaAllah bila kita hadir, ya, kita bawa keluarga kita, mudah-mudahan Allah berrahmat kepada rumah tangga kita. InsyaAllah pada anak kita. Itu saja. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa shifaan min kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.